Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung perbincangan kita bab 2. Okey, kali ini kita akan bincangkan tajuk 2.3 iaitu sokongan dalam tumbuhan. Okey, hasil pembelajaran yang kita akan capai kali ini ialah yang pertama, dapat menerangkan keperluan sokongan dalam tumbuhan. Yang kedua, dapat menerangkan bagaimana sokongan diperoleh dalam tumbuhan akuatik. Yang ketiga, dapat menerangkan bagaimana sokongan dalam tumbuhan daratan dicapai melalui pengubahsuaian tisu. Okey, kita pergi pada keperluan sokongan dalam tumbuhan. Okey, kenapa sokongan itu perlu bagi tumbuhan? Okey, sokongan membolehkan tumbuhan tumbuh dan mencapai ketinggian untuk mendapatkan cahaya matahari bagi proses fotosintesis. Okey, yang kedua, dapat memastikan tumbuhan tadi daunnya terdedah kepada cahaya matahari yang cukup maksimum juga untuk melakukan proses fotosintesis. Dan yang ketiga, untuk memastikan bunga jelas dikesan atau boleh dilihat oleh serangga dan haiwan sebagai ejen pendebungaan bagi tujuan pendebungaan. Okey, untuk tajuk ni kita akan bincangkan sokongan bagi tumbuhan jenis akuatik dan tumbuhan daratan. Okey, tumbuhan akuatik kita ada dua jenis. Yang pertama, kita ada tumbuhan tenggelam, iaitu tumbuhan yang hidup di bawah air ataupun di dalam air. Manakala tumbuhan akuatik yang kedua ialah tumbuhan terapung, iaitu tumbuhan akuatik yang berada di atas permukaan air. Okey, bagi tumbuhan darat, kita akan bincangkan penyesuaian ataupun sokongan bagi tumbuhan tidak berkayu, dan yang kedua kita akan bincangkan sokongan bagi tumbuhan berkayu. Okey, untuk tumbuhan tak berkayu, kita ada dua jenis, iaitu yang pertama kita ada tumbuhan herba. Okay, dan yang kedua adalah tumbuhan yang memanjat. Okay, basically untuk tajuk sokongan dalam tumbuhan, biasanya soalan akan minta kita terangkan ciri penyesuaian bagi mana-mana tumbuhan yang diberikan untuk mendapatkan sokongan bagi kemandirian spesies tersebut. Okey, sama ada dia kasih contoh tumbuhan tenggelam dan tumbuhan berkayu, jadi kita kena terangkan ciri penyesuaian. Maknanya apakah bagaimanakah tumbuhan-tumbuhan tersebut yang ditanya tersebut dapat mendapat sokongan untuk kemandirian spesies tersebut. Okey, kita pergi pada tumbuhan akuatik yang pertama, iaitu tumbuhan tenggelam. Okey, contoh-contoh tumbuhan tenggelam kita ada Carbomba spesies, okey, yang macam rumput yang lembut di dalam air. Okey, kita ada Red Telentera dan Java Fern. Okey, semua tumbuhan akuatik ini berada di dalam air, tapi dia bukan duduk di dasar laut ataupun di dasar air tersebut. Dia akan berada di kawasan yang dekat dengan permukaan air. Okey, apakah ciri penyesuaian yang ada pada tumbuhan tenggelam ini? Okey, yang pertama, tumbuhan tenggelam adalah tumbuhan yang tidak mempunyai tisu berkayu. Okey, untuk memastikan tumbuhan tenggelam ini terapung berdekatan dengan permukaan air. Okey, katakan saya ada permukaan air dekat sini. Okey, tumbuhan tenggelam, walaupun dia tenggelam dalam air, dia punya kedudukan tu adalah dekat dengan permukaan air. Okey, bukannya dia tenggelam di dasar kolam ataupun di dasar air tersebut. Okey, jadi untuk menyebabkan ataupun menjadikan tumbuhan tadi ringan dan boleh terabung berdekatan dengan permukaan air, jadi tumbuhan tenggelam tidak mempunyai tisu berkayu supaya dia menjadi ringan. Okey, yang kedua,
tumbuhan tenggelam mendapat sokongan dari daya apungan yang dihasilkan oleh air di sekeliling tumbuhan tersebut. Dan jika kita kerat rentas tumbuhan tenggelam ini mempunyai pundi udara pada bahagian batang dan daun untuk memastikan tumbuhan tadi ringan dan dapat tegak dalam air dan berada berhampiran dengan permukaan air supaya cahaya matahari yang menembusi air tadi dapat diterima dengan maksimum oleh tumbuhan-tumbuhan tenggelam. Okey, tumbuhan menjadi kurang tumpat dan mudah terampai di dalam air. Okey, dengan saiz yang kecil, daun yang kecil-kecil, dia dapat mengurangkan rintangan air. Jadi, tumbuhan tenggelam akan berada tetap pada kedudukannya di bawah permukaan air. Jadi kat sini kita tumbuhan tenggelam tadi banyak bergantung kepada daya apungan air dan pundi udara supaya dia boleh terapung di dalam air berdekatan dengan permukaan air supaya dapat menerima cahaya matahari dengan sepenuhnya. Okey, tumbuhan akuatik yang kedua iaitu tumbuhan terapung. Kita ada contoh keladi bunting. Okey, keladi bunting adalah tumbuhan akuatik yang tumbuh di atas permukaan air. Okey, katakan ini adalah permukaan air. So, akarnya berada di bawah air, di bawah permukaan air, manakala bahagian batang dan daunnya berada di atas permukaan air. Okey, jadi tumbuhan ini terapung di atas permukaan air. Okey, ciri bagi tumbuhan terapung adalah yang pertama juga tidak mempunyai tisu berkayu. Okey, maksudnya dia tidak ada xylem berlignin, okey, dia tiada trakit yang berlignin. Okey, jadi menyebabkan tumbuhan ini ringan. Okey, yang kedua dia juga mendapat sokongan dari daya apungan yang dihasilkan oleh air di sekelilingnya. Okey, jadi dia boleh terapung di permukaan air. Okey, pada pokok-pokok tumbuhan terapung, kalau kita kerat rentas batang pokok tumbuhan akuatik, okey, seperti dalam rajah ni, kita dapati batang dia mempunyai tisu yang ringan, iaitu tisu arenkima. Yang terdiri daripada sel-sel arenkima. Okey, sel-sel arenkima atau tisu arenkima ni berbentuk tidak tetap. Okey, dia adalah berbentuk lebih kurang sfera, tidak tetap. Jadi bila kita susun, okey, disusun di dalam batang tumbuhan, dia disusun dalam keadaan yang longgar menyebabkan terdapat banyak pundi udara di antara sel-sel arenkima. Menjadikan tisu arenkima ini, okey, ada kawasan atau ada banyak pundi udara. Okey, disebabkan batang pokok ini mempunyai banyak pundi udara, menyebabkan tumbuhan ini menjadi ringan dan membolehkannya terapung di permukaan air. Okey, jadi dengan mempunyai pundi udara yang banyak, ia dapat mengurangkan ketumpatan batang dan akhirnya membantu tumbuhan terapung di permukaan air. Okey, so dia ada tisu arenkima yang mempunyai pundi udara. Okey, selain daripada tu, dia juga, okey, tumbuhan ini juga mempunyai akar serabut. Okey, akar serabut yang mana akar ini berperanan untuk memerangkap gelembung-gelembung udara. So, gelembung udara yang terperangkap di celah-celah akar serabut ini menjadi pelampung kepada tumbuhan akuatik untuk dia terapung di permukaan air. Okey, jadi pokok
tumbuhan terapung, tumbuhan akuatik ini boleh menerima cahaya matahari yang mencukupi, okey, untuk melakukan proses fotosintesis. Okey, kita pergi pula pada sistem sokongan untuk tumbuhan darat. Okey, tumbuhan darat ni kita ada 3 jenis. Okey, yang pertama tadi tumbuhan berkayu. Yang kedua tumbuhan tidak berkayu tetapi memanjat. Dan yang ketiga adalah tumbuhan tidak berkayu iaitu tumbuhan herba. Okey, kita tengok ciri penyesuaian yang terdapat pada tumbuhan tidak berkayu. Okey, iaitu tumbuhan herba. Okey, tumbuhan herba contohnya pokok sawi, pokok keembung. Okey, untuk mendapatkan sokongan, tumbuhan-tumbuhan ini bergantung kepada kesegahan sel dan juga beberapa jenis tisu untuk sokongan. Okey, so bila air ada dalam sel, okey, bila air meresap masuk dalam sel, masuk dalam vakuol sel dan vakuol sel mengembang, ia akan memberi tekanan kepada dinding sel menyebabkan sel tadi segah. Okey, dan kehadiran sel-sel parenkima pada batang pokok, dia akan menyimpan kanji, gula dan air menyebabkan sitoplasma sel-sel parenkima adalah hipertonik kepada cecair di sekelilingnya. Okey, ini akan menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel-sel parenkima dan menjadikan sel-sel parenkima tadi segar. Okey. Jadi bila sel-sel tumbuhan herba dalam keadaan segar, dia akan memberi sokongan kepada batang pokok untuk tegak dan mendapatkan cahaya matahari. Okey, sel yang pertama ialah parenkima, okey, tisu parenkima, dan yang kedua kita ada tisu kolenkima yang terletak di bawah epidermis. Okey, yang mana tisu-tisu kolenkima ni dia akan memberi sokongan kepada tangkai, okey, daun dan juga bunga. Okey, tisu kolenkima adalah tisu yang mempunyai dinding yang tebal dan bentuk tidak tetap. Okey. So dinding dia tebal, bentuk tidak tetap. So dinding yang tebal ini memberi kekuatan kepada tisu kolenkima. Therefore dia boleh menyokong tangkai daun dan juga tangkai bunga untuk tegak, untuk mendapatkan atau menyerap cahaya matahari serta untuk menjadikan bunga lebih jelas kelihatan kepada ejen-ejen pendebungaan. Okey, inilah ciri ataupun penyesuaian yang terdapat pada tumbuhan tidak berkayu iaitu tumbuhan herba. Okey, bagi tumbuhan tidak berkayu yang jenis memanjat, okey, tumbuhan memanjat, okey, sokongan diperolehi dari penyesuaian iaitu yang pertama mempunyai cangkuk atau duri. So, tumbuhan memanjat jenis yang bercangkuk dan berduri ini akan melekat atau mencangkuk pada penyokong, okey, pada tiang-tiang penyokong yang diletakkan bersama pokok tersebut. Contohnya pokok bunga ros dan bunga kertas. Jadi kalau kita lihat pokok bunga ros ni biasanya orang akan letak penyokong, okey, di mana pokok bunga ros ni akan cangkuk durinya pada tiang-tiang penyokong dan dia akan tumbuh tegak untuk menyerap cahaya matahari. Okey, yang kedua, ada tumbuhan memanjat yang mempunyai sulur paut pada hujung daun. Okey, sulur paut tu macam satu panggil apa ya, berbentuk lingkaran begitu, okey, dan dia akan melilit pada penyokong. So kita ambil batang penyokong, kita pancangkan berdekatan dengan pokok,
okey, yang memanjat ni, dan sulur pautnya akan melilit pada penyokong tersebut, okey, dan dia boleh memanjat lebih tinggi dan mendapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Okey, contoh pokok-pokok memanjat yang menggunakan sulur paut ialah pokok bunga seri pagi yang bunganya warna purple, ungu tu, ataupun kita boleh tengok semua pokok-pokok jenis kekacang, pokok kacang, kacang panjang dan sebagainya. Pokok-pokok ini akan melilit pada penyokong yang disediakan di berdekatan dengan pokok tersebut, okey, menggunakan sulur paut. Okay. Yang ketiga, ada juga tumbuhan memanjat menggunakan akar cengkamnya. Okay, contohnya pokok orkid dan pokok sirih. Jadi akar cengkam ini akan memegang pada batang pokok yang ditumpangnya, okay, ataupun batang pokok yang dia panjat untuk memastikan dia mendapat sokongan dari pokok yang dia cengkam tu, okey. Jadi akar cengkam ini memastikan pokok-pokok ini, pokok orkid, pokok sirih boleh mendapat sokongan dan boleh tumbuh tinggi untuk menyerap cahaya matahari. Okey, ini adalah contoh-contoh pokok yang mempunyai akar cengkam atau akar sokong tadi, akar cengkam. Okay, kalau kita tengok dia mempunyai akar yang nampak macam akar serabut, okay, dan digunakan untuk mencengkam pada struktur atau pokok yang lain. Okay, batang berlilit, okay, ini tumbuhan batang berlilit. Kalau kita tengok ada pada pokok-pokok pokok yang lembut, okay, pokok herba, okay, yang tidak berkayu, dia akan melilit pada batang pokok lain. Okey, inilah pokok yang menggunakan sulur paut. Okey, di bahagian hujung pucuk dia ada sulur paut yang akan melilit pada batang ataupun penyokong, okey, untuk memastikan pokok tadi mendapat sokongan. Okey, ini juga contoh akar cengkam, yang ni akar sokong, yang ni akar cengkam, okey, pokok orkid, yang mana akar cengkam ni sama, dia macam akar serabut yang besar dan gunanya adalah untuk mencengkam pada dahan ataupun pada pokok yang ditumpangnya. Okey, ini antara ciri penyesuaian bagi tumbuhan tidak berkayu yang lembut yang memanjat pokok ataupun penyokong yang digunakan. Okey, untuk tumbuhan darat, tumbuhan berkayu, ciri penyesuaian atau sokongan diperolehi daripada tisu-tisu berkayu yang terdapat pada tumbuhan berkayu. Okey, tisu-tisu berkayu ini adalah keras dan tegar untuk memberikan bentuk dan kekuatan pada batang tumbuhan berkayu untuk memberi sokongan kepada pokok tersebut. Antara tisu yang mempunyai tisu berkayu, yang pertama kita ada tisu sklerenkima, dan kita ada xylem dan juga trakit yang terdapat dalam xylem. Okey, so ini adalah rajah xylem, okey, xylem, okey, ini rajah trakit. Okay, kita ada trakit di rajah yang kedua dan kita ada tisu sklerenkima, okay, yang mempunyai lignin. Okay, ketiga-tiga tisu ini sebenarnya mempunyai lignin, iaitu tisu berkayu yang keras untuk memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan berkayu. Okey, kita tengok tisu sklerenkima, penyesuaian yang dia ada. Okey, tisu sklerenkima adalah tisu yang mempunyai dinding yang tebal dan tidak tetap. Okey, so dinding yang tebal ini macam tisu kolenkima. Okey, so dinding yang tebal ini ditebalkan lagi oleh tisu berkayu iaitu lignin.
Okey, kehadiran lignin dia akan menyebabkan tisu sklerenkima ni adalah tisu yang kuat dan tegak. Jadi dia boleh memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Okey, lignin adalah tisu yang kuat, tidak terlap air. Okey, jadi itu yang menjadikan sklerenkima tisu mati yang kuat dan juga boleh memberi sokongan kepada tumbuhan daratan. Okey, tisu yang kedua kita ada saloxylem. Okey, seperti yang kita bincangkan sebelum ini, saloxylem adalah salo yang terdiri dari sel-sel mati kerana bila dia telah menjadi saloxylem, sitoplasmanya telah hilang, dinding selnya merosot, okey. Kemudian sitoplasma dan organel yang terdapat di dalam sel-selnya telah hilang, menyebabkan dia membentuk satu salur yang berterusan. Okey, salur berbentuk silinder yang berterusan dari akar ke daun. Dan dinding saloxylem juga ditebalkan oleh lignin dengan pelbagai cara. Antaranya lignin berbentuk gelang, berbentuk pilin, berbentuk pit, ada juga lignin yang berbentuk jaring. Okey, semasa pertumbuhan sekunder. Jadi kehadiran lignin pada dinding saloxylem membolehkan xylem tadi menjadi kuat dan seterusnya memberi sokongan kepada tumbuhan darat. Okey, dan yang ketiga kita ada tisu trakit, okey, sama yang terdapat dalam xylem, merupakan sel mati yang dindingnya juga ditebalkan oleh lignin. Jadi kalau kita tengok dekat sini, lignin ini adalah satu lapisan yang kuat, tidak terlap air, jadi dia memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan darat. Okey, so inilah beberapa tisu, okey, penyesuaian tisu yang ada pada tumbuhan berkayu yang mana dia mendapat kekuatan daripada penebalan lignin pada sel ataupun pada tisu-tisu tersebut. Okey, itulah sahaja tentang ciri penyesuaian bagi tumbuhan darat. Okey, ada yang bergantung kepada kesegahan sel iaitu pada tumbuhan herba, ada yang bergantung kepada sulur paut ataupun cangkuk serta duri untuk memanjat penyokong, dan ada yang bergantung kepada tisu-tisu yang berbeza yang mempunyai penebalan lignin bagi mendapat sokongan. Okey, jadi selesailah tajuk 2.3 sokongan dalam tumbuhan. Kita telah bincangkan sokongan dalam tumbuhan akuatik dan juga sokongan dalam tumbuhan darat. Okey, ciri-ciri yang terdapat pada kesemua tumbuhan ini untuk mendapatkan sokongan, which basically sokongan diperlukan oleh tumbuhan untuk mendapatkan cahaya matahari, okey, supaya boleh menjalankan fotosintesis dengan maksimum bagi menghasilkan makanan. Okey, habislah tajuk 2.3, maka tamatlah bab 2 iaitu pergerakan dan sokongan. Kita telah bincangkan pergerakan dan sokongan bagi haiwan serta manusia dan juga sokongan bagi tumbuhan. Okey, itu saja untuk bab 2 kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton semua video bab 2 dan diharapkan video-video yang disediakan dapat membantu pelajar memahami tajuk pergerakan dan sokongan. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.